أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita review sikit pasal mudhaf ilaih ni. Mudhaf ilaih. Kita memang banyaklah rangkaian idhafah. Idhafah maksudnya dia ada dua isim ataupun lebih. Okay, isim yang pertama tu dipanggil mudhaf, yang datang selepas tu dipanggil mudhaf ilaih. So logik lah, mudhaf, lepas tu mudhaf ni mudhaf ilaihi kepadanya, disandarkan kepadanya. Okay, so macam kita selalu jumpa ni Rasulullah ni kita selalu sebut. Okay, so Rasulullah ni mudhaf ilaih lah, Baitullah kan, kita selalu sebut. Okay, kalau kita perhatikan dalam Quran, memang almost every page akan ada lah. Dia tak lari. Sama juga dengan huruf jar. Jar memang dalam almost every page kan. Dia adalah beribu-ribu daripada jar yang huruf jar yang kita kenal tu. Okay, so dia mudhaf ilaih ini yang jadikan yang dia mesti dia always majrur. Majrur maknanya baris bawah. Baris bawah maknanya kasrah. Dia ambil kasrah. Dan mudhaf dia punya, kita tengok dia punya form, dia punya form dalam bentuk nakirah tapi dia tak ada tanwin. Dan dia juga tak boleh ada alif lam. So selepas pada perkataan mudhaf tu, kita tengok akan ada, biasanya lah dia akan disandarkan kepada isim yang ma'rifah, maknanya yang definite, macam Allahu, nama khas, lafazul jalalah. So Nasrullah maknanya nasru, pertolongan yang dalam bentuk nakirah, tapi dia jadi ma'rifah, definite, sebab disandarkan kepada isim yang ma'rifah. So jadi the words nasru ni jadi ma'rifah lah, jadi definite. Sama juga dengan Rob, kita tengok ni, qul a'udzu birabbin nas, baca daripada kecil lagi. So for now kita tahulah kan, mudhaf ilaih. Lepas tu ada bi, bi huruf jar. Jadi kalau kita sebut sendirinya dengan sendiri-sendiri tanpa bi, kita akan kata dia Rabbun Nas. Rabbun Nas balik kepada default. Default dia marfu', baris dhammah. Default dia marfu', Rabbun Nas. Datang bi jadi bi Rabbin Nas. Jadi kalau lah ni qul ni maknanya fi'il amar. Okey. Allah suruh Nabi cakap, sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap Oya, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. So kalau translation Rabb dalam English ni dia ikut Bible lah. So Tuhan dia panggil Lord, my Lord. Kita kata Tuhan lah. So Rabbi, Rabbun, kita translate sebagai Tuhan, kan? Tuhan manusia. Okay, so lagi satu ilahun. Ilahun pun kita translate daripada Tuhan, tapi Tuhan juga. Okay, dia ada beza ni. Rabb ni yang
taking care, yang taking care, yang taking care, yang take care, yang mentadbir, yang menjagalah. Yang ada orang kata mengasuh pun yang taking care ni Rob. Yang care, yang taking care is Rob. Yang disembah ilah. Jadi samalah. Dia samalah kita translate sebagai Tuhan. Tapi dia punya nuance dia berbeza. Rob dengan ilahun. Jadi dalam syahadah kita kata la ilaha. Ilahun. Jadi ilaha sebab la tu menafikan segalanya. Jadi dia streskan dengan tukar baris ilahun tu kepada ilaha. La ilaha illallah. Itu dalam syahadah. Okay, so kita declare yang tu dengan ilah. Ilah ni satu entity yang disembah. Okay? Sebab tu, walaupun orang Islam yang beriman, dia kata God pun, tak ada masalah. Dia kata oh my God ke. Sebab dia dah syahadah, there is no God except Allah. So jangan risaulah bila orang kata God. Kalau orang tu beriman, dia punya syahadah dia memang dah underline dah. There is no God except Allah. Okay, so ada yang translate Rob ni as God, tapi setengah-setengah translation English pun, even Allah pun dia translate sebagai God. Kalau kita tengok translation yang lama-lama lah. So qul a'udzu ni fi'il mudhari'. So Rob bi rabbin nas dengan Lord of mankind. Kalau sini dia tulis dengan Tuhan manusia. Kita kata Tuhan manusia. So dia sambung lagi ilahin nas. Tuhan ilahin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ilahin nas. Ilahin nas kalau dalam surah An-Nas ni. Lepas tu malikin nas, ilahin nas. Tiga-tiga sekali. Entity yang kita besarkan tu, Rob, lepas tu Malik maknanya raja, Malik, lepas tu ilah, tiga-tiga sekali. Dia dalam surah ni, yang menyatakan kita berlindung dengan Allah yang kita ambil syahadah tu, there is no God except Allah. Okay, yang tu there is no God maknanya yang disembah, yang disembah lah, yang diabdikan. Kalau macam dalam Al-Fatihah kita kata na'budu, we yang dijadikan, yang kita ni sebagai hamba, maknanya Abdullah, hamba Allah. So kita kata hanya iyaka, hanya engkau. Yang ni direct iyaka, sebab kita guna words anta. Kalau kita cakap macam biasa, maknanya anta lah yang kami sembah, hanya anta lah, hanya engkau lah. So iyaka guna dhamir muttasil untuk anta, ka iyaka na'budu, kami sembah, maknanya tak ada yang lain. Lepas tu iyaka nasta'in, we seeking help, seek help, meminta pertolongan, tak ada tempat lain dah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Okay, so yang ni dia bagi contoh-contoh sikit je ni. Tapi kalau dalam Al-Quran, even every surah kita akan jumpa lah mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih punya structure ni, dia macam staple structure untuk dalam bahasa Arab. Dia sentiasa ada di mana-mana. Okay, so mudhaf ilaih. Okay, so yang ni mudhaf ilaih, cuma nak relatekan dengan nominal sentence je lah. So kita always say kalau Muhammadun Rasulullah ni, so mubtada khabar.
khabar dia always come dalam kalau tak ada apa-apa yang ubah dia dalam bentuk default dia marfu' baris dhammah. So Rasulullah, so dia sebagai khabar. Lepas tu ini wahwa dan dia juga mudhaf. Maknanya dalam sentence macam ni, Muhammadun Rasulullah, so yang kataan yang mula-mula ni, kalau dia noun yang memulakan ayat ni, kalau dia noun kan dia mesti ma'rifah, okey, dan dia mesti marfu', so dia mubtada. Kalau kita jumpa perkataan yang memulakan ayat tapi dia bukan marfu', dia bukan marfu'. Contoh macam bismillah. Jadi bismillah is not ayat yang lengkap lah. Sebab kita cari khabar dia tak ada. Bismillahi, lepas tu sifat kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita nak cari khabar dia tak ada, maknanya itu bukan ayat yang lengkap lah. So, ayat yang lengkap dia ada mubtada. Lepas mubtada, English akan letak is. Verb to be dia is. Verb to be is, are, am. Okay. Dalam present tense, sebab yang ni kalau were, was, apa tu, dia ada structure lain yang nanti kita akan sampai. Okay. So lepas mubtada, kita tengok dah tak ada hubungan, tak ada apa-apa lagi yang berkaitan dengan perkataan ni, macam Muhammad, and then dia stop. Dia tak ada bagi lagi sifat dia tak ada bagi jar ke apa lagi, so kita boleh letak is, and then kita akan cari khabar dia, and then khabar tu boleh jadi macam-macam lah. So khabar ni dalam bentuk mudhaf ilaih. Ada khabar yang dalam bentuk harful jar. Ada khabar dalam bentuk harful jar, macam alhamdulillah. Alhamdu mubtada, mubtada the subject. Lepas tu dia punya khabar lillahi dalam bentuk jar. Ada khabar dalam bentuk ayat. Ada khabar yang dia datang dengan isim mausul, macam siratal ladzina an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim tu satu ayat yang di-connect dengan sirata dengan allazi, allazi siratal ladzi dan an'amta alaihim tu, so allazi di-connect dua part isim dengan ayat untuk jadikan dia ayat yang lengkap. So khabar wa huwa mudhaf. Lepas tu bila kita point kepada words Allah, kita tak kata ini Allah kan, memang tak boleh lah cakap macam tu. So bila kita point kepada the words Allah, kita kata ini lafzul jalalah, lafzul jalalah, that is the method. Bila kita point kepada perkataan tulisan Allahu, kita kata lafzul jalalah. So lafzul jalalah ni adalah mudhaf ilaih kepada Rasulu. Maknanya possessor, kalau kita ambil dalam konteks possessor kepada isim yang sebelum ni. Maknanya isim yang sebelum ni disandarkan kepada dia, mudhaf ilaih kepadanya Rasul ni mudhaf lah. So dia dalam bentuk majrur sebab dia mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih is always majrur. Yang ni kena ada dalam kepala all the time. Mudhaf ilaih dalam bentuk mesti dalam bentuk majrur. Okey, contoh yang lain kita kata ini mubtada dia. Okey. Kalau kita tengok qalamu ni dia dalam bentuk nakirah. Tapi kenapa dia boleh jadi mubtada? Okay, dia boleh jadi mubtada sebab dia makrifah, dengan sebab dia disandarkan kepada at-talibi, which is at-talibi ni ada alif lam, dia makrifah. So dia boleh so qalamu ni dia tak berdiri sendirilah.
Dia tak berdiri sendirilah. So dia ada benda yang disandarkan, dia ada connector dia kepada, dia connect kepada at-talibi. So dia jadi ma'rifah, and then dia memang dah marfu', so dia boleh jadi mubtada. Kalau kita letak qalamun maksurun, tak ada talibin, jadi dia dalam bentuk ma'rifah, ada tanwin, qalamun maksurun maknanya a broken pen. A broken pen. Qalamun maksurun. Boleh bayang? Qalamun maksurun maknanya a broken pen. A sebab dia nakirah ada tanwin. A pen. A pen. Qalamun. Lepas tu bagi dia sifat maksurun. Okey, bila dia jadi ma'rifah macam ni, sebab dia disandarkan ke, dia ada mudhaf ilaih dia yang ma'rifah, so structure translation dah jadi lain. Mubtada, so maksurun ni daripada sifat, kalau qalamun maksurun tu jadi sifat nak, so dia dah jadi, boleh jadi khabar. Maksurun ni jadi khabar dalam structure bila pen tu dah jadi ma'rifah. Dia ma'rifah sebab dia mudhaf kepada mudhaf ilaih yang definite, yang definite. Okey, qalamul talibi maksurun. Okey, kalau tak ada talibi, cuba bayangkan, kita ambil qalamun, dia tak boleh jadi mubtada. Kita nak kata kita qalamun maksurun, dia jadi sifat. Maksurun tu jadi sifat. Kita letakkan alif lam, jadikan dia definite dengan alif lam. Jadi dia ma'rifah dengan alif lam, dia boleh jadi mubtada. Al-qalamu maksurun. Cuba translate. Al-qalamu maksurun. The broken pen. The pen is broken. Broken. The pen is broken. Ingat tu. The pen is broken. Nampak dia punya perubahan dia. Okey. Qalamun, pen. Qalamun maksurun. Dua-dua ni nakirah. Dia tak ada benda yang definite untuk jadikan mubtada. Jadi dia bukan ayat yang lengkap lah. Okay. So bila kita definitekan qalamun, jadi al-qalamu maknanya the pen. Lepas tu datang isim yang nakirah, maksurun. Jadi translation dia, the pen is broken. Kan? Okey. Kalau al-maksurun ni kita letak di alif lam, jadi al-maksuru maknanya the broken pen. Al-qalamu al-maksuru jadi the broken pen. Nampak dia punya perubahan kepada translation dan juga makna lah. Dan juga makna bila certain words ni daripada nakirah jadi ma'rifah. Nakirah ma'rifah. Yang itu yang akan mengubah maksud ayat, maksud gabungan isim. Jadi sama ada dia jadi ayat ataupun dia cuma phrase. Okay, so untuk jadi nominal sentence, untuk jadi jumlah ismiyah, dia kena ada mubtada khabar. Mubtada dia ada syarat dia. Dia mesti ma'rifah dan dia dalam bentuk marfu'. Okay, and then lepas tak ada apa-apa lagi connect dengan dia, hubungan dengan dia, and then kita taruh is, and then lepas tu kita akan jumpa dia punya khabar. Dia punya khabar. Okay. Khabar boleh jadi dalam jar wa majrur juga. Sebab khabar mesti dalam bentuk nakirah. Nakirah. Dan dalam bentuk marfu'. Tapi bila kita jumpa alhamdulillahi, dia tak ada bentuk marfu' kat situ sebab dia ada harfu jar. Jadi lillahi khabar kepada alhamdu. Alhamdu ma'rifah, dia marfu'. Okay, and then lillahi. Okay,
sebagai khabar untuk ayat nominal sentence. Okey, dapat faham tu Boleh ni isim dengan isim. So bila kita jumpa isim dengan isim, kita tengok dia punya apa structure tu jadi macam mana, sama ada ayat yang lengkap ataupun just a phrase. Okey, kita tengok jelaskan lagi, sebab kalau tak ada visual, tak apa ni tak nampak sangat. Kita ambil bagi satu perkataan ni Cikgu Ta. Siapa-siapa? Satu perkataan. Satu perkataan ya, satu perkataan, one word, isim. Kita nak isim. Sa'atun. Apa? As-sa'atun. Okey. Sa'ah. Okey. So, bila jumpa macam ni ada ta mabutah, so yang ni muannas. Okey, semua empat attributes tu cuba sebut. Dia kena ada ni. Cikgu tahu empat attribute untuk isim. Nakirah. So dia nakirah sebab dia tak ada alif lam. Okey. Dia muannas. Okey, dia muannas sebab kita dapat nampak ta mabutah kat sini. Okey. Dia marfu'. Marfu', okey. So singular, feminine. Lepas tu istilah Arab tu lah, marfu' dengan nakirah Okey. Okey, nakirah. So singular, feminine, marfu' dengan dia. Okey. So kita nak cerita pasal sa'ah ni. Sa'ah. Okey, sa'ah dalam konteks ni, sa'ah ni makna dia boleh makna waktu. Boleh translate sebagai jam. Okey, boleh translate sebagai jam tangan. Okey. Kalau dalam konteks ni sebagai benda lah, sebagai benda kita translate sebagai jam tangan lah. Kita nak cerita pasal dia, kita kena marfu' dengan dia. Kita kena makrifahkan dia. Dia memang dah marfu' dah. As-sa'atu. Kalau nak wakaf, as-sa'ah. Apa kita nak cerita pasal dia? Kita nak bagi dia khabar. Kalau kita nak ceritakan pasal dia, nombor satu, kita kena memakrifahkan dia, definitekan dia. So dia jadi subjek. As-sa'atu qadimun. Okey. So qadimun. Sebab apa? Kalau one word ni tunggal, satu perkataan tunggal ni, dan dia jadi khabar, dia mesti nakirah. Qadimun. Okey? As-sa'ah qadim. Kalau nak wakaf lah, cakap macam orang Arab. Jadi dalam grammarnya macam ni. As-sa'ah tu qadimun. Qadimun ni dia ada ya. Dia ada ya yang mat ni kena panjang sikit. Qadimun. Qadimun. As-sa'ah tu qadimun. Kan? Okey. Ni dah faham Maknanya mubtada' boleh jadi mubtada' sebab dia definite. Okey, qadimun. Ni broken ni. Sebab yang ni untuk jumlah ismiyah, bila dia punya mubtada' dia feminin, dia punya khabar mesti feminin juga. So macam mana nak betulkan dia? Macam mana nak betulkan dia ni? Ni broken ni. As-sa'ah qadim. Cikgu tak betulkan dia punya yang broken ni. Qadimun ni mesti feminin juga, cikgu tak? Nampak?
Qadimatun. Okey. Nak jadikan apa isim tu daripada normal state dia, nakirah macam ni ataupun dia default macam ni kepada female, mudah je. Kita taruh fathah kat sini. Fathah untuk perkataan yang last sekali fathah. Jadi bagi dia ta marbutah. Ta marbutah. Qadimatun. Qadimatun. Okey. Ini baru betul. Baru tak broken. Baru mana? As-sa'ah qadimah. Bila kita dengar as-sa'ah qadimah, ada h banyak tu, maknanya cakap pasal feminin lah benda tu, cakap pasal Jam lama. qadimatun. Dapat So untuk mubtada, this is the subject, relate kepada dia punya khabar dia. Ini ada orang translate sebagai news ataupun predicate lah. Dia kena match. Matching dia apa? Singular dengan singular. Yang paling penting feminine dengan feminine. Feminine dengan feminine. Nampak? Singular, feminine. Okey, lagi satu. Ini okey, itulah. Tak adalah singular, feminine. Ini singular feminine, yang ni pun singular feminine. Okey. Dia marfu' lah dengan baris dhammah. Ni jelas nampak. Okey. So ma'rifah nakirah sebab dia single Okey. Kalau kita nak tambah lagi macam kita dah belajar dulu ni. Apa ni? Tambahan apa-apa lepas tu, lepas dah selesai dah cerita dia, kita nak stresskan lagi atau kita nak apa emphasiskan lagi. Ni dia panggil tambahan kepada tu dalam bentuk mansub jiddan. Qadimatun jiddan. As-sa'ah qadimatun jiddan. Sangat Maknanya terlalu ni very kita berkata very lah. Very old. Kalau ada translate English, very lah. Mudah ataupun sangat. So, sa'ah tu qadimatun jiddan. So anything yang tambahan kepada ni, kepada anything yang kita dah sebut tu, dia ada mubtada khabar dia tu. Then kita bagi dia dalam bentuk ni, mansub ni, baris fathah. Itu functionnya. Bila datang baris fathah, kita tahu yang dia kalau jumlah ismiyah lah, dia tak termasuk dalam mubtada khabar, dia memberikan more information ataupun stresskan lagi apa maksud kita. Okay, so tambahan. So normally yang ini kita pakai sebagai mubtada khabar, dan ini adding ni function dia kita recognize sebab dia ada fathah ni. Function dia bukan dalam bentuk bukan dalam mubtada khabar. Itu secara langsung sebab dalam Quran banyak bila ujung-ujung ayat tu dia ada dalam bentuk mansub, especially bentuk mansub dalam nakirah. Okey, kita biasa sebut syukran kan? Syukran. Biasa sebut syukran kan? Syukran. Okey, kenapa dia mansub? Kita kata syukur, syukran. Dia kena ada alif lah. Okey, syukran. Kenapa dia syukur? Kenapa dia ni? Kalau ayat, kalau satu perkataan tu, dia default dia akan baris dhammah lah. Dhammatain lah. Kalau macam kita kata qalamun tadi, default dia macam ni. Tapi bila kita sebut one word, tiba-tiba terus jadi mansub.
Okay, ni sebagai pengetahuan am lah, kita akan pergi kepada structure macam ni later. Sebenarnya yang kita nak kata apa? Ashkuru. Kita nak kata ashkuru. Aku Bersyukur. aku ashkuru. Aku bersyukur. berterima kasih, kan? Atau bersyukur, berterima kasihlah. Ashkuru. Berterima kasih dengan terima kasih. Syukran. Aku berterima kasih dah cukup lah. Tapi kita nak stresskan lagi yang kita sungguh-sungguh berterima kasih. Jadi ashkuru syukran. Dia kalau tulis baris dia dekat sini, alif ni sebagai tambahan. Jadi ashkuru syukran. Ashkuru syukran sebenarnya yang bila kita kata syukran. Jadi sebab kita nak sebutkan dengan ringkas, dan bila kata syukran ni, ashkuru tu memang dah diketahui lah makna dia. Tak perlu disebut. Jadi yang penting kita sebut yang syukran saja. Jadi bila dengar orang kata syukran, maknanya maksud dia ashkuru syukran. Ashkuru. Saya berterima kasih. Syukran. Macam orang kata marhaban ni tak? Marhaban. Okay? Macam orang kata ahlan juga. Nanti kita akan jumpa. Kita jumpa structure kenapa dia jadi mansub. Kita sebut dia mansub saja. Sebab dia dalam sini. Kita tak perlu sebut yang sebelum tu. Yang melengkapkan ayat dia. Syukran ni just a word. It's not it's not ayat yang lengkap. Tapi ayat yang lengkap dia sebenarnya sebelum dia ada ashkuru. Aku berterima kasih. Okay. Syukran. Dengan aku berterima kasih, kalau nak misalnya word by word lah, aku berterima kasih apa? Dengan syukran. Okay. Ashkuru syukran. Ashkuru syukran. Okay. Syukran saja tersebut. Okay. Habis ni ulangan sebab ini untuk mudhaf ilaih. Harfu jar kita dah biasalah. Bila kita sebut bismillah tu ingat itu harfu jar. Mudhaf ilaih ni memang kena stress lah sebab dia macam staple kepada ayat-ayat dalam bahasa Arab. Mudhaf ilaih. And then tambah sikit ada mansub tu, pengenalan kepada bentuk mansub. Dan kita tengok yang kita tinggalkan minggu lepas. Surat apa yang kita dah buat tu. Ni dah buat kan? Iqra' misal, kemudian tukar kepada jumlah seperti berikut. Dah buat kan? Dah. Zainab. Nombor dah. Okey. Nombor 4 pun dah. Okey. 5 dah. Okey, 5 dah. Okey, hati. Ini belum kan? Hati ni maknanya gift. Beri. Berikan. Sebab dia fi'al amar, maknanya perintah ataupun request. Dia kata hati. Hati berikan. Kita translate berikan. Jam'a. So yang ni jadi jam'a sebab dia kita sebut jam'a. Jam'a dia baris fathah sebab dia objek pada hati. Jam'a. Dia bentuk macam ni. Boleh agak ni. Jam'a al-ismi dia punya bentuk apa? Ini bentuk idhofah lah. So jam'al al-asma'i. Asma'i. Dia sebut al-asma'i. Sebab dia jamak kepada ismun. Jamak kepada ismun, isim. Asma'un. Lepas tu dia ada alif lam. Jadi asma'u.
Lepas tu dia jadi mudhaf asma'i. Lepas tu dia jadi ma'rifah al-asma'i. Nampak dia punya step by step. Ismun bentuk nakirah dia. Nakirah yang mufrad, yang singular. Ismun. Lepas tu bentuk jamak dia asma'un. Lepas tu kita bagi alif lam jadi asma'u. Lepas tu dia jadi mudhaf ilaih. Jadi dia kena majrur lah, kena majrur. Jadi al-asma'i. Sebab dia mudhaf ilaih kepada jam'u. Jam'u ni jadi jam'a. Sebab dia objek kepada fi'il amr. Okay. So al-atiyati, dia kena ikut. Al-atiyati ni kena ikut baris bawah sebab dia sifat kepada al-asma'i. Al-asma'i. Dia bukan sifat kepada kepada isim ni, tapi dia sifat kepada isim ni. Sebab dia follow exactly. Okay. Ada alif lam, ada alif lam. Baris kita tak nampak, jadi kita baca dia ya. Hati jam al-asma'i al-atiyati. Okay. Ni biasakan benda ni. Sebab bila kita sampai kepada fi'il amar nanti dah tahu dah. Dah ada sikit. Okay, so berikan dalam bentuk jamak. Okay. Kata nama berikut. The following nouns. Berikan dalam bentuk jamak. Okay. Hati jamak. Hati jamak. Bagi yang jamak. Okay, ni rasanya boleh kot. Tak ada baris ni. Kepo, tak ada baris ni. Boleh apa ni kan? Boleh baca dan bagi dalam bentuk jamak dia. Oh. Baca dulu. Ukhwatun. Okay. So Akhwatun lah plural. Okay, sekejap Baca yang ni dulu. Dengan betul. Baca yang tu dulu dengan betul. Okay. Dia bila dia panggil hamzatul qata' ni ada atas alif. Dia ada dua kemungkinan. Baris fathah dengan baris dhammah. Dan will never baris kasrah. Sebab dia ada atas. Jadi biasanya baris fathah lah kan. So in this case kita baris dhammah lah. Okay, lepas tu dia one word nakirah. Dia ada tanwin, uftun. Tepat sekali. Berubah jadi ukhwatun. Dulu ukhwatun Ikhwatun. Okay. Selesai satu. Uftun, ikhwatun. Dapat cikgu tak? Dapat. Okay. Yang ni apa? Banatun. Bintun jadi banatun. Okay. Banatun. Bintun, banatun. So yang ni dia lari sikit lah daripada mu'annas, jamak punya structure. So banatun. Bintun, dia tak ada ta membutah, dia ada ta biasa. Bintun jadi banatun. Banat maknanya anak-anak perempuan. Banatun. Okay, ni mudah lah ni. Muslimatun. Jadi muslimatun. Muslimatun. So ta yang gantikan ni, alif ta tu ta yang biasa macam ni. Okay, boleh bayangkan. Okay, ni pun senang.
Tabibatun. 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 So ada ya mat, ada alif mat. Tabibatun. Tabibatun. Okey. Yang ni nampak tak ada ta marbutah. So dia muzakkar. Cuba. Habiskan cepat. Sebut je. Cikgu Tan nak sebut. Tabibuna. Kenapa? Dia cuba dia doktor laki. Tabibun. Dari tabibun. Kenapa ada na? Tabibun. Tabibun, dia punya jamak apa? Tabibuna. Alah. Tibau. Dia jamak taksir Tibau. Okey, dapat cikgu tak? At-tibau. Dia jamak taksir. Tibau. At-tibau. Jamak taksir. Dapat tak? Cikgu tak? Tak. Ni tak review lah ni. Kena review sebab yang mana tertinggal tu review Tabib. Tabibun. Jadi jamak taksir. Faham jamak taksir At-tiba, at-ti. Dia ada ni lah. Ada syaddah at-ti. At-tiba dalam bentuk af. Ni. Af'ila'u. Okay, so dia dalam bentuk ni. Dalam Arif Madinah ni dia ada pattern untuk jamak ni. Yang ni kena cikgu ulang kaji balik bentuk jamak. Pening dah orang. Dalam bentuk jamak, cikgu ulang balik jamak. Lepas tu dia ada broken plural ni. Dalam bentuk jamak ada broken plural ni, jamak taksir dia panggil okey. So jamak taksir dalam bentuk ni af'ila'u. Jadi at-tiba'u. Dia dalam bentuk sini. So tabibun, nampak sini dah ada. Nampak cikgu tak? Tabibun. Okey. At-tiba'u. At-tiba'u ni jadi at-tiba'u. Ba bertemu ba. Dalam tulisan Arab, penulisan Arab, bila dua huruf dia come after one after another, maknanya dia double, dia akan buang, tak tulis macam ni, tapi dia tulis satu huruf je dengan ditambah syaddah. At-tiba'u. Jadi bila kita nampak syaddah tu maknanya sebenarnya dua huruf yang digabungkan dan digantikan dengan tanda syaddah yang menunjukkan ba ni sebenarnya ada dua. At-tiba'u. Ni tabib dalam bentuk af'ila'u. Dia punya pattern of broken plurals dia dalam bentuk ni. Dapat cikgu tak? Dan ni kena ulang kaji sebab further kita akan jumpa banyak jamak taksir dalam bahasa Arab ni. Okay. So ini tabibun at-tiba'u. Okey, yang ni. Okey, sekejap. Dapat ni. Kalau cepat habis. Bentuk jamak dia zaujun ni maknanya suamilah, spouse yang lelaki maknanya suamilah, zaujun. Jadi ini pun bentuk jamak taksir.
Ini pun dalam bentuk jamak taksir. Jauh. Jauh. Jamak taksir biasanya dia sama ada dia tambah alif kat depan. Ada alif kat depan. Alif tu dengan hamzah sama ada baris atas ataupun baris bawah. Ataupun dalam bentuk tambahan dia, tambahan lain. Okay, zaujun tu apa? Zaujun tu suami. Yalah. Dia punya plural dia. Plural untuk zaujun. Kita tengok azwaju, betul? Azwajun. Macam auladun ni. Wajib. Dapat jumpa. Refer balik, ada few page kat atas. Bila dapat tu kita faham dia punya konsep apa, transition daripada singular kepada plural. Oh, izwajun kan? Izwajun kan? Izwajun maknanya dalam bentuk pattern aulad, asdiqa dalam bentuk ini bentuk yang tak ada alif. Okey, dalam bentuk ni lah. Auladun, zaujun, awaladun, auladun. Jadi dia dalam baris kasrah. Ni fi'latun ni. Ikhwatun, akhun jadi ikhwatun, zaujun jadi izwajun. Izwajun, dapat Okey. Okey. So ni zaujah. Zawjatun. Zawjatun. Ataupun boleh jadi apa? Sebab dia ada tambah butuh ni mudah, tambah alif ta. Zawjatun. Zaujatun. Zawjatun. Ni fatan, fatah. Fatayatun. Fatayatun. Okay. Ya tu datang daripada mana? Ya tu datang sebab ni. Alif ni asalnya fatan, dia ada ya, tapi ya tu dia tukar kepada alif maksurah, ya yang tak ada titik tu. Lepas tu bila dia jadi jamak, ya tu datang balik untuk muannas. Fatayatun. Okey, kabiratun jamak Kibarun. Kibarun. Dia tak ada tambah alif ta lah. Kibaratun tak ada lah. Kibaratun. Sebab ada panjang ni. Kabiratun jadi kibarun. Dia pakai yang muzakkar muannas pakai benda yang sama. Kibarun. Tinggi. Tawilatun. Tawilatun. Panjang sikit sebab ada alif ta. Sebab ada alif ta. Tawilun. Tiwalun. Itu untuk muzakkar. Tawilun. Jadi Tiwalatun. Ini muannas. Muannas dia tambah alif ta je. Tiwalatun. Tawilatun. Dapat lagi? Nanti saya tulis. Dia tak nampak. Ni tawilah. Yang ni macam biasalah sebab dia muannas. Sebab dia muannas. Tawilatun. Dia panjang ni. Tawilatun.
Tawilatun. Sebab dia muannas mudah. Tak macam kibarun. Tawilatun. Apa pun boleh untuk muannas. Kibatun. Okay. So jadi dah. Jadi dalam bentuk muzakkar. Jadidun. Jamak untuk muzakkar. Jududun. Kan. Okay. So yang ni dalam bentuk muannas. Judatun. Jadidatun. Jadidatun. Tambah alif ta je. Judatun. Buang ta mabutah tu tambah alif ta je. Okay. Akhun. Akhun. Ikhwat. Tadi kita nampak dia punya pattern untuk akhun ni. Ikhwatun. Ikhwatun. Okay. So yang ni yang pelik-pelik sikit lah. Sebab dia punya bentuk maskulin dia macam ni. Tapi bila dia pergi kepada jamak dia, nampak macam muannas. Akhun jadi ikhwatun. Ikhwatun. Ini untuk saudara kandung lah. Kalau untuk general dia panggil ikhwan. Ikhwan pun jamak kepada akhun. Jamak kepada akh juga. Ikhwan. Ini ikhwatun. Dia ada dua bentuk jamak dia. Ini ikhwatun. Ikhwatun. Akhun, ikhwatun. Okay. Kabir, ni dalam bentuk muzakkar. Kabir maknanya besar. Kabir, besar. Jadi kibarun. 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 So, a bit confusing jugalah bila masuk dalam jamak. Jamak ni especially jamak taksir. Broken plural. Okay, jadi tadi dah sebut. Jadi jududun. Okay. Boleh So, konsep dia cuma kita faham dekat sini. Jamak. Tak hafal semua tak apa. Untuk ingat tu bila banyak membaca dapatlah. Tapi konsep yang kita nak dah take away dekat sini, jamak, okey, dia ada jamak muzakkar salim, muslim, muslimun, muslim satu orang, muslimun ramai, ataupun dia dalam bentuk jamak taksir. Tabibun, lelaki, muzakkar. So bila dah jamak jadi at-tiba'u. At-tiba'u dalam jamak taksir. So jamak salim, jamak taksir. So bila muannas dia ada jamak salim biasanya. Jamak muannas salim tambah alif ta je. Tambah alif ta. So dia ada macam 3 jenis jamak yang so far kita jumpa. Okey, itu aja. Alright. Untuk jamak. Walaupun dia confusing tapi dia ada, kita tahu dia ada 3. Sama ada jamak tu salim. Salim ni follow easier rule lah. Kalau jamak taksir ni dia broken sikit. Alright. So next page dia asma'u, maknanya jamak. Asma'u jamak untuk isim. Jamak form untuk isim asma'u. Ismun jadi asma'un. Ini jadi mudhaf jadi asma'u. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Asma'u al-isyarah, maknanya dalam konteks ni nama ni dia panggil nouns lah. Asma'ul isyarah. Okay. Pointer. Nama untuk isyarat. Nouns untuk isyarat. So nouns. Noun untuk isyarat. Alil qarib. Kita dah belajar dah. Okay. Untuk muzakkar. Ini untuk muzakkar. Hadza talibun. Bila jamak. Haulai tullabun. So, talibun, a student, jamak dia tullabun. Maknanya jamak taksir.
Okey, untuk muannas mudah. Untuk muannas mudah. Hadhihi talibatun. Bila jadi jamak, dia pun guna bentuk yang sama juga untuk isim isyarah dia. Haulai. Lepas tu dia punya form dia pakai salim. Jamak muannas salim. Talibatun. Mudah. Untuk muannas ada ta marbutah. Tukar dia jadi alif ta, buang ni, tambah alif ta. So dia jadi jamak. Nampak antara tullabun dengan talibatun. Talibatun. Dapat ni ya? Cepat. Okey, daripada yang serabut-serabut tadi jamak tasir apa semua, bila masuk ke isim isyarah dia, jamak dia asmaul isyarah. So kalau muzakkar, dia kebanyakannya dia akan jadi taksir, jamak taksir broken plural. Kalau muannas dia mudah sikit, ada ta marbutah. Dia cuma follow step nak jadikan muannas daripada mufrad muannas kepada jamak dia. Untuk ta marbutah tu gantikan dengan alif ta yang biasa. Talibah, female student, kepada talibatun, female students, ramai. Okey, so setakat hari ni panjang kita dulu handle isu jamak ni. So al-kalimatu jamak, al-jadidatu. Nampak dia pakai dalam bentuk, sebab ini non-human. Jadi dia pakai dia tak tukar jadi jamak juga yang ni. Sebab ini structure yang ni, sebab al-kalimat ni bukan dia bukan human. Ghairu aqil, al-kalimat, perkataan baharu ni dia dalam bentuk singular, tapi singular dia dalam bentuk muannas. Lagipun kalimah ni pun dalam bentuk muannas. So dia jadikan dia jamak al-kalimatu al-jadidatu. Al-jadidatu ni yang kita tahu dia Tak malu. dia singular, al-jadidatu. So dia pakai singular untuk benda yang jamak. Sebab benda yang jamak ni ghairu aqil. Dapat konsep tu. Sebab noun ni ghairu aqil tak refer kepada manusia, tak refer kepada makhluk yang ada akal. Jadi dia guna yang singular, muannas singular. Okay, nanti kita drill lagi pasal bentuk macam ni. Sebab dia nampak macam sifat sepatutnya dia follow kan. Kalau yang ni bentuk jamak, yang ni pun kena bentuk jamak. Tapi tak, sebab dia ghairu aqil. Al-kalimatu al-jadidatu. Okey. Ni tengok tadi kita dah jumpa tu. Zaujun. Jadi az-zauju sebab ada alif lam. Jim ni maksud dia jamak. Ringkasan kepada ni. Apa abbreviation dia. Pakai jim dia, jamak dia. Azwajun. Zaujun jadi azwajun. Spouses ataupun sebab ini muzakkar lelaki jadi suami lah. Okey. Okey, ini kita pernah dengar kan? Al-mar'ah. Al-mar'atu. Al-mar'ah maknanya seorang perempuan. Kalau ramai dia pakai form yang totally different. An-nisa'u. An-nisa'u maknanya perempuan yang jamak. Jamak untuk mar'ah maknanya seorang perempuan. Ramai nisa'un. Nisa'un. Dapat Okey, ini cuma penerangan lah. Al-mar'atu
tanpa bidu ni maknanya maksudnya tanpa alif lam, dia jadi imra'atun. So, imra'atun dalam bentuk nakirah. Almar'atu dalam bentuk ma'rifah. So dia ada pusing-pusing sikit lah. Okay. So qaribun maknanya dekat. Qaribun. Nampak boleh kalau rasa confused tu review balik, lama-lama dia jadi apa ni lah, make sense lah. Sebab macam mana pun ini orang Arab yang kata macam tu, kita ikut je. Dia tak ada logical explanation lagi. Kenapa mar'ah jadi nisa, sebab dia memang guna macam tu. Bidu ni maknanya tanpa, bidu ni tanpa alif lam jadi imra'atun. Ada alif lam jadi di almar'atu imra'atun. Biasanya jadi pelik-pelik macam ni sebab untuk fonetik, untuk mudah sebut. Okey, yang ni kita sambung besok. Jim. So alif ba ta. Lepas tu dia pakai alif ba, dia pakai ta, dia pakai jim. Kalau ikut susunan alfabet untuk susun benda-benda jadi alif ba jim. So jim dia ada ni. Kita nak baca sikit yang ini kita buat besok okey Cikgu Ta. Okey. Puas hati boleh dapat faham? Boleh faham. Okey, so ini dalam Alhamdulillah. dalam isu isu jamak isu jamak ni dia macam berbelit-belit sikit lah, tapi kita cuma ingat ada 3 je. Kalau muzakkar salim tu kita ingat yang kita biasa guna lah, muslimin, muslimun, jadi muslimuna, ada una, muslimuna. Okey, ini dalam bentuk salim. Okey, dia bagi contoh kepada kita banyak ikhwan, akhun, jadi ikhwatun. Okey, itu dalam bentuk macam kita jumpa tijarun, jadi tujarun itu dalam bentuk jamak taksir. Walaupun dia still refer pada manusia, tapi dia ada bentuk, dia guna dalam bentuk jamak taksir. Okey. So dia ada dalam bentuk muannas. Biasanya muannas jamak dia salim. Yang ada ta marbutah jamak dia salim. Kecuali a few things lah macam kita jumpa kat sini. Almar'atu ataupun imra'atun, dia punya jamak dia nisaun. Punya nisaun. Macam dalam surah An-Nisa yang kita biasa tu, surah perempuan. Dan diguna nisaun. Totally different structure. Tak ada macam kena-mengena apa. Semua totally different structure datang. Untuk almar'atu. Dan dia ada banyak benda-benda macam ni. Dia ada banyak. Taklah sebanyak yang ni lah. Tapi dia ada banyak juga lah. Okay? Boleh? So ini untuk jamak je. Alright. Kita tutup dulu. 48, okay. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur jazilan Hadi. Sama-sama. Salam ke family masing-masing. InsyaAllah ada kat luar. AJ salam.